Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ulik wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Bismillahirabbil azim wa rasulil karim wal malaikatil muqarrabin. Wassalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, khudh bi yadi qalat silati adrikni. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberikan peluang kepada kita untuk menyambunglah pembacaan kitab hadis Syama'il Muhammadiyah susunan Imam Tirmizi rahimahullah taala. Kita telah selesai 6 bab berkenaan dengan kitab Syama'il ini. 6 bab telah selesai dan pada tengah hari ini kita akan masuk pada bab yang ke-7 berkenaan dengan celak mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma jaa fi kuhli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab ini memuatkan hadis-hadis tentang amalan Nabi SAW bercelak dan jenis celak yang dipakai oleh baginda serta cara baginda memakai celak. Kita masuk pada hadis yang ke-49. Hadis yang ke-49. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iktahilu bil ithmid fa innahu yajlul basar wa yunbitu ash-sha'ra wa za'ama anna وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. Diriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bercelaklah kalian dengan ismit kerana ia menerangkan penglihatan, yakni menguatkan dan membersihkan mata serta menumbuhkan bulu mata. Menurut beliau, yakni Sayyidina Ibn Abbas, baginda sallallahu alaihi wasallam memiliki satu alat bercelak yang digunakan untuk memakai celak pada setiap malam, 3 calitan di sini dan 3 calitan di sini, yakni di sebelah mata kanan, dan 3 calitan lagi di sini, yakni di sebelah mata kiri. Jadi ini Nabi SAW dalam hadis ini mengatakan bahawa Nabi memberi galakan kepada kita lah, kan, kepada sahabatnya dan juga kepada umatnya untuk bercelak dengan menggunakan ismit. Ismit ni dia merupakan sebuah batu lah, batu hitam yang sesuai untuk dijadikan sebagai celak. Dan dalam hadis ni juga Nabi kata kerana ia menerangkan penglihatan, yakni menguatkan dan membersihkan mata. Ismit ni dia boleh membantulah dari segi faktor perubatan lah. Dalam faktor perubatan dia boleh membantu untuk menerangkan penglihatan, yakni menguatkan dan membersihkan mata lah. Itu dia punya kelebihan bercelak. Dan Nabi SAW dalam hujung hadis ini katakan, Nabi kata bercelak pada setiap malam sebelum tidur, pada setiap malam, yakni 3 calitan di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri. Itu sebab dalam hadis disebut salasatan fi hadhihi. Hadhihi tu di sini lah, maksudnya hadhihi. Salasatan fi hadhihi diisyaratkan di mata kanan, dan salasatan fi hadhihi diisyaratkan di mata kiri.
Okey, seterusnya hadis yang ke-50. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktahilu qabla an yanama bil ithmid thalathan fi kulli ainin. Diriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercelak dengan ithmid sebelum baginda tidur, iaitu 3 calitan pada setiap belah mata. Samalah macam hadis yang ke-49 kita bacakan itu, dia lebih kurang sama, cuma hadis yang ke-49 ni dia lebih panjang lah. Lebih panjang disebabkan Nabi memberi dia punya apa kelebihan memakai ismid ataupun batu berwarna hitam yang digunakan sebagai alat untuk bercelak. Jadi ni ismid ni dia sebenarnya batu warna hitam, macam saya sebutkan tadi, buat batu berwarna hitam kemerahan, digunakan untuk membuat celak mata lah. Banyak terdapat di negeri-negeri di sebelah Hijaz, dan yang terbaik adalah yang datang dari Asfahan. Jadi ni ismid ni boleh didapati lah, boleh search lah dekat Google bagaimana bentuk batu ismid ni yang dijadikan sebagai celak. Boleh digunakan lah, boleh pakai. Jadi pengajaran hadis yang ke-49 dan 50 ni adalah hadis di atas ini nak menunjukkan bahawa disunatkanlah memakai celak dengan ismid, iaitu 3 calitan di setiap belahan mata, belah kanan dan juga belah kiri lah, 3 calitan. Dan juga disunatkan memakainya pada setiap malam, iaitu sebelum tidur. Dia sunnah Nabi SAW ini dipakai celak itu sebelum tidur. Sebelum tidur waktu malam Nabi akan pakailah celak. Waktu siang tak pakailah. Tapi kalau ikut hadis, kalau betul-betul nak beramal dengan hadis, waktu malam, bukan waktu siang. Seterusnya hadis yang ke-51, ia ini tajuknya adalah bercelak menggunakan ismid. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bil ithmidi inda an-naum fa innahu yajlul basar wa yunbitu sya'ra. Diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu bercelak dengan ismid ketika hendak tidur, kerana ia mencerahkan mata dan menumbuhkan bulu mata. Dia samalah macam hadis yang sebelum ni kita baca pun. Memang banyak kelebihan ismid ni. Dia antaranya adalah dia boleh membantulah dari segi faktor perubatan untuk kesihatan mata lah. Itu. Cumanya periwayat hadis ni berbeza lah. Tadi kita dengar hadis daripada Sayyidina Sayyidina Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Dan yang ni daripada sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Abdullah. Dia berbeza orang yang meriwayatkan hadis sajalah. Cumanya dari segi maknanya hampir sama lah. InsyaAllah kita habiskanlah hadis berkenaan dengan celak ini, sebab dia tak banyak pun, tinggal lagi 2 hadis. Hadis yang ke-52, An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna khaira akhalikum al-ithmid yajlul basara wa yunbitu sya'ra. Diriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik celak bagi kamu ialah ismid, ia mencerahkan mata dan menumbuhkan bulu mata. Ini faedah ismid lah. Ismid ni batu yang berwarna hitam kemerahan tu. Faedah kalau kita gunakan batu tersebut untuk bercelak adalah macam saya sebutkan tadi, adalah untuk faedah kepada pengubatan untuk mata kita. Dia boleh membantu untuk mencerahkan mata dan juga menumbuhkan bulu mata. Kalau ada macam bulu mata tak banyak, boleh pakai celak ismid ni. Nanti dia akan membantulah untuk menumbuhkan bulu mata. Dan insyaAllah hadis yang terakhir pada tengah hari ini, hadis yang ke-53, An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bil ithmidi fa innahu yajlul basara wa yunbitu sya'ra. Diriwayatkan daripada Ibn Umar radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu menggunakan ismid untuk bercelak, kerana ia mencerahkan mata dan menumbuhkan bulu mata.
Jadinya banyak kalilah diulang berkenaan dengan kelebihan menggunakan ismit untuk kita ini jadikan ia sebagai celak. Dan sunnah Nabi SAW itu digunakan celak ini ketika mana sebelum masuknya tidur lah, sebelum Nabi tidur, Nabi akan bercelak sebanyak 3 jelitan di sebelah kanan mata kanan dan 3 jelitan di sebelah mata kiri. Jadinya Nabi sangat mengsyorkanlah kepada umatnya untuk bercelaklah, kerana untuk kita ini dapat faedah daripada segi untuk pengubatan mata ataupun daripada segi untuk penumbuhan lah bulu mata. Kalau bulu mata tak ada, boleh gunakan celak ismit ni untuk kita tumbuhkan balik, untuk kita cantikkan lagi mata kita, dan untuk digunakanlah bagi pengubatan, mencerahkan mata dan sebagainya. Jadinya celak ini hukumnya sunat. Memang kalau untuk tujuan perubatan memang sunat lah. Tapi ada sebagian ulama yang melarang untuk tujuan berhias. Tetapi larangan tu bukanlah larangan yang haram lah. Larangan yang berbentuk makruh sahaja untuk berhias. Lebih-lebih lagi kepada lelaki. Lelaki kalau nak guna celak hanya sekadar untuk berhias, dimakruhkan. Itu menurut inilah pandangan daripada Imam Malik, dan Imam Malik sebahagian haulnya, dan juga pandangan mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi yang memakruhkan celak bagi lelaki dengan tujuan untuk perhiasan. Tapi dalam mazhab Syafi'i dan Hanbali digalakkanlah sama ada lelaki ataupun wanita untuk memakai celak, sama ada dengan tujuan perhiasan ataupun perubatan lah, kerana celak ini dia merupakan sunnah Nabi SAW. Itulah sedikit penerangan berkenaan dengan fiqh ataupun fiqh dalam bab bercelak ni. Jadinya dibolehkan untuk memakai kerana ianya adalah sunnah Nabi SAW. Cumanya kalau mengikut hadis, Nabi pakai pada waktu malam sebelum tidur. Itu sunnahnya. Memakai celak pada waktu malam itu merupakan sunnah Nabi SAW. Tapi kalau kita nak pakai celak pada waktu siang, itu wallahu alam lah. Tapi yang sunnahnya pakai pada waktu malam sebelum tidur, 3 kali caritan di sebelah mata kanan, kelopak mata kanan, dan juga 3 kali caritan di kelopak mata kiri. Itu sajalah perkongsian hadis berkenaan dengan celak mata Rasulullah SAW. Nabi sangat mengesyorkanlah umatnya untuk memakai celak. Lebih-lebih lagi disunatkan dipakai pada waktu malam sebelum tidur sebanyak 3 kali di setiap belahan mata. Bolehlah untuk diamalkan, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Insya-Allah kita bertemu pada hari esok. Esok merupakan hari merdeka untuk negara kita, Malaysia. Jadi insya-Allah mungkin akan adalah, saya akan buat insya-Allah siri khas untuk perkongsian tentang kemerdekaan. Apa yang kita perlu faham tentang merdeka insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.